Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Adiba Yuni binti Kamanul Zamani 33 DCE 21F1037, Nurul Sufia binti Salam 33 DCE 21F1034, Aisyah Afrika binti Rosdi 33 DCE 21F1026, Nur Suhaizah binti Khairul Anwar 33 DCE 21F1038, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Aldain 33 DCE 21F1028 dan Nur Nadira Eliana binti Zainuddin 33 DCE 21F1031. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama Islam sebagai agama persekutuan ini terdapat daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Islam menggalakkan umatnya menunaikan janji dalam setiap perjanjian yang dibuat dalam kehidupannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 1 berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian kalian. Okey, seterusnya, menurut Abdul Aziz Bahari, ungkapan Islam sebagai agama rasmi atau Islam sebagai agama persekutuan, ia meletakkan agama Islam sebagai satu nilai yang sangat tinggi dan perlu diberi keutamaan dan tidak boleh dikecualikan sama sekali. Hal ini sejajar dengan maksud rasmi itu sendiri, iaitu sesuatu yang disahkan oleh negara atau perlembagaan. Tambah beliau lagi, ungkapan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia menunjukkan bahawa Islam adalah jati diri Persekutuan Malaysia. Jati diri dalam kamus Dewan bermaksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang boleh menjadikan teras dan lambang kepribadian seseorang individu, bangsa dan sebagainya. Objektif-objektif ini memberikan panduan kepada sistem undang-undang, pentadbiran dan institusi-institusi negara dalam memahami dan melaksanakan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia dengan seimbang dan adil. Objektif untuk menyatakan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan objektif ini mencerminkan aspek-aspek utama dalam sistem undang-undang dan institusi negara. Beberapa objektif yang boleh diakui termasuk, yang pertama, menjamin kedudukan Islam. Ini adalah objektif utama yang menjamin kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan juga mencerminkan identiti dan nilai-nilai masyarakat Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Yang kedua, menghormati kebebasan beragama. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan, objektifnya adalah memastikan kebebasan beragama bagi penganut agama-agama lain. Ini sejajar dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam perlembagaan. Yang ketiga, menjamin kepelbagaian agama. Selain Islam, prinsip menyokong pelaksanaan agama-agama lain di negara ini adalah untuk merangsang kepelbagaian dan toleransi antara masyarakat yang berlainan agama. Yang keempat, menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Islam dianggap sebagai panduan moral dan etika untuk masyarakat Malaysia dengan objektif untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan yang seimbang. Dan yang terakhir, menjana keseimbangan sosial. Menyatakan Islam sebagai agama persekutuan turut mencerminkan usaha untuk menjana keseimbangan sosial dan keharmonian di kalangan pelbagai kumpulan etnik dan agama di Malaysia. Mengapakah Islam diiktiraf dalam Perlembagaan sebagai agama rasmi Malaysia? Islam diiktiraf dalam Perlembagaan sebagai agama tertinggi negara Malaysia bukan kerana faktor sejarah sahaja, tetapi Islam menjadi agama dominan di semenanjung Tanah Melayu sejak kurun ke-12. Islam juga diiktiraf sebagai tonggak kekuasaan raja-raja yang beragama Islam. Saya juga akan menyerahkan tentang isi pertama, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Kerajaan Malaysia membenarkan penubuhan agensi kerajaan dan pertubuhan Islam bukan kerajaan termasuk parti politik. Malaysia tidak menjamin kebebasan beragama. Tidak ada etnik Melayu yang dibenarkan meninggalkan Islam, sedangkan orang-orang Islam yang bukan Melayu yang berupaya memerlukan izin dari Mahkamah Syariah. Selain itu, kepercayaan agama mengikut barisan penganut dan terdapat penganut antara agama bukan Islam seperti Majlis Gereja Malaysia dan Persekutuan Kristian Malaysia. Agensi Islam ialah peringkat persekutuan penyelaras bagi urusan-urusan berkaitan agama Islam dan menyerahkan keputusan pelaksanaan kepada negeri-negeri. Konteks sejarah. Malaysia mempunyai sejarah dipengaruhi oleh tamadun Islam dan Islam telah menjadi sebahagian daripada negara ini selama berabad-abad. Mengakuinya sebagai agama persekutuan boleh dilihat sebagai cerminan kesinambungan sejarah. Contohnya, Islam menjadi agama persekutuan Malaysia dengan latar belakang perkembangan sejarah dan politik. Malaysia memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan British pada tahun 1957.
dan proses membentuk identiti nasional melibatkan pertimbangan agama, budaya dan takbir urus. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan pada 1957 dan kemudiannya dipindah pada 1963 mengisytiharkan Islam sebagai agama persekutuan di samping menjamin kebebasan beragama bagi orang yang bukan Islam. Pengiktirafan status keistimewaan Islam ini dipengaruhi oleh demografi negara, di mana sebahagian besar penduduknya menganut agama Islam. Kemasukan Islam sebagai agama persekutuan mencerminkan komitmen Malaysia terhadap identiti majoriti Muslim, dan ia memainkan peranan simbolik dan undang-undangnya negara ini. Bagaimanapun, perlembagaan juga mempertahankan hak orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka dengan bebas. Keseimbangan ini amat penting untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai. Kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Pertama, agama Islam ialah agama persekutuan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kedua, ekonomi negara pusat, iaitu keagamaan yang dikecapi membantu pelabur luar datang ke negara untuk berurusan. Ketiga, memelihara kedaulatan dan identiti negara. Keempat, agama Islam mempunyai sifat dan nilai-nilai penyatuan. Kelima, negara aman tanpa perbalahan, maka hidup masyarakat aman sentosa. Secara kesimpulan, Islam sebagai agama persekutuan Malaysia memegang peranan penting dalam membentuk identiti dan keharmonian negara. Pemeliharaan dan pengiktirafan Islam sebagai agama utama negara mencerminkan semangat toleransi dan kerjasama di antara pelbagai komuniti agama. Hal ini memberikan landasan untuk pembinaan masyarakat yang pelbagai budaya dan agama dengan mengajarkan nilai-nilai saling hormat menghormati, keadilan dan keharmonian. Oleh itu, kesan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia adalah menciptakan dasar yang kukuh untuk keharmonian dan kerjasama di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama, sejalan dengan semangat perpaduan dan kepelbagaian negara ini. Sekian, terima kasih.